Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 4 Julai 2022, negara kita telah digemparkan dengan berita kejadian kepala air dan banjir kilat yang melanda di Baling, Kedah setelah hujan lebat berterusan lebih 3 jam. Antara kampung terlibat ialah Kampung Bendang Padang, Kampung Iboy, Kampung Padang Ampang, Kampung Tuk Sabah, Kampung Hangus, Kampung Pisang, Kampung Sadik, Kampung Kitang, Kampung Tanjung, Kampung Lata Celak dan Kampung Baldak Ampang. Jabatan Pertahanan Awam Daerah Baling yang mula-mula menerima laporan memberitahu hujan dilaporkan bermula kira-kira pukul 4 petang sebelum air sungai melimpah ke rumah penduduk yang berada berdekatan tebing. Mereka mula menerima laporan berkaitan kejadian itu kira-kira pukul 6 petang sebelum anggota digerakkan ke lokasi bagi melakukan pemantauan dan mendapati beberapa rumah penduduk sudah pun dinaiki air. Namun keadaan semakin memburuk apabila air semakin laju dan bergelombang. Penduduk kampung kebanyakannya mula dipindahkan ke beberapa pusat pemindahan sementara PPS. Seramai 334 mangsa banjir dari 9 kampung dipindahkan ke beberapa pusat pemindahan sementara PPS setakat jam 2 pagi 5 Julai. Menurut pihak polis, ketika itu sebanyak 85 rumah dilaporkan terjejas. Pasukan penyelamat termasuk Angkatan Pertahanan Awam APM dan bomber turut menumpukan usaha pemindahan dan mengesan mangsa terperangkap. Selain itu, seramai 1,008 pelajar di Sekolah Menengah Agama Yayasan Al-Khairiyah yang turut terkesan dalam bencana itu berada di sekolah terbabit ketika kejadian dan berada dalam keadaan baik. Operasi pemindahan penduduk yang terjejas berjalan lancar menerusi pembabitan pelbagai agensi selain penduduk kampung yang turut membantu. Selain itu, semua keperluan termasuk makanan, selimut dan bantal turut disediakan oleh agensi berkaitan dan pihak lain yang menghulurkan bantuan di pusat-pusat pemindahan. Ketika ini, penduduk kampung yang selamat dipindahkan merasa bimbang dengan keadaan harta benda mereka dan keselamatan keluarga masing-masing, memandangkan ada penduduk kampung yang masih tidak sempat dipindahkan ke pusat pemindahan disebabkan cuaca gelap dan laluan terputus akibat dinaiki air. Yang menjadi kebimbangan telah menjadi kenyataan apabila seorang penduduk kampung di Kampung Iboy melaporkan kehilangan 3 orang ahli keluarganya. Mangsa Abdul Rahman Said berusia 71 tahun membuat laporan mengatakan bahawa isterinya Salmah Ahmad Akib berusia 53 tahun, anaknya Muhammad Khairul Ikhwan berusia 14 tahun dan menantunya Nurul Hanis Abu Hassan berusia 23 tahun hilang apabila rumah mereka runtuh dan dihanyutkan air dalam tragedi itu. Operasi mencari dan menyelamat SAR yang dihentikan sementara akibat cuaca gelap dan laluan terputus telah disambung semula apabila air mulai surut dan pihak bomber turut menggunakan anjing pengesan JBPM untuk melakukan operasi pencarian. Kemudian kira-kira pukul 9.30 pagi 5 Julai, mayat Nurul Anis Abu Hassan yang sedang hamil 4 bulan dan ibu mentuanya Salmah Ahmad Akib telah ditemui. Kedua-dua mangsa ditemui anggota bomber di bawah timbunan batang pokok berhampiran Sungai Iboy. Selepas anggota ternampak kaki salah seorang mangsa di bawah timbunan batang pokok. Tempat mangsa dijumpai dengan lokasi rumah mereka sejauh kira-kira 100 meter dan kedua-dua mangsa ditemui dalam keadaan berpelukan serta tiada kesan kecederaan luaran. Pihak bomber percaya bongkah kayu yang dihanyutkan arus deras telah menghempap rumah mangsa dan mangsa dipercayai hanyut sebelum tersangkut pada kayu dan batu menyebabkan terperangkap di bawah timbunan kayu. Tumpuan bomber seterusnya melakukan pencarian mangsa ketiga yang masih hilang dan operasi masih dilakukan di kawasan pencarian yang sama dan akan diperluaskan sekiranya masih belum ditemui. Lebih 2 jam kemudian, kira-kira pukul 11.55 pagi, mangsa ketiga telah berjaya ditemui. Mayat Khairul Ikhwan Nur Azman berusia 14 tahun ditemui anggota penyelamat yang melakukan operasi pencarian di bawah timbunan batang pokok tidak jauh dari tempat mayat ibu dan kakak iparnya dijumpai. Mayatnya ditemukan dalam keadaan baik dan tiada kesan kecederaan luaran pada badannya. Pada 6 Julai, kira-kira jam 5.30 pagi, jenazah ketiga-tiga mangsa yang ditemui selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Caruk Bemban. Terdahulu kesemua jenazah disolatkan di Surau Al-Istiqamah Kampung Caruk Bemban selepas tiba dari Hospital Kulim sekitar jam 4.25 pagi.
Tragedi kepala air dan banjir kilat kali ini disifatkan oleh penduduk adalah yang terburuk pernah mereka alami. Sungai yang dahulunya dalam kini menjadi sama paras dengan jalan raya kerana dipenuhi dengan lumpur, manakala pokok-pokok kayu yang dihanyutkan air memenuhi jalan dan kampung. Pelbagai pihak termasuk dari penduduk sendiri menyuarakan dua faktor yang memungkinkan berlakunya kejadian ini, iaitu sama ada pembalakan aktif yang menjadi punca atau projek penanaman durian Musangking di Gunung Inas, dan semestinya kedua-dua faktor itu dinafikan oleh kerajaan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM telah mengesahkan tiada aktiviti pembalakan aktif di kawasan hutan simpan Gunung Inas sehingga mengakibatkan kejadian ini boleh berlaku. Katanya JPSM telah membuat semakan dan siasatan serta mengesahkan bahawa pokok yang dihanyutkan itu adalah bukan daripada kayu-kayu balak yang dijalankan pembalakan. Ini adalah kerana kayu-kayu itu dihanyutkan bersama akar-akarnya sendiri. Sebaliknya, terdapat pembangunan ladang hutan di Kompartmen 8 Hutan Simpan Gunung Inas sejak 2019 yang mendapat kelulusan Kerajaan Negeri Kedah. Beliau berkata tujuan pembangunan ladang hutan itu adalah bagi penanaman semula yang setakat ini melibatkan penanaman lebih 5,000 pokok di kawasan seluas 52 hektar. Tetapi jika difikirkan kenapa perlu penanaman semula dijalankan di kawasan tersebut, apa yang dah jadi dengan pokok yang lama sehingga perlu ditanam semula? Pada 7 Februari 2021, media melaporkan bahawa penduduk Kampung Iboi menyuarakan kebimbangan mereka tentang kawasan takungan air bagi paip masyarakat menjadi cetek akibat penanaman durian Musangking di Gunung Inas oleh sebuah syarikat swasta. Ketika itu, pengurusi jawatan kuasa bertindak membantah projek Musangking. Malik Arsyad bersuara berdasarkan tinjauan mereka mendapati antara 4,000 hingga 5,000 anak pokok durian berkenaan sudah ditanam di situ. Menurutnya, syarikat terbabit didakwa turut membina kolam air di puncak gunung untuk kegunaan pekerja dan menyiram pokok, manakala sisa air buangan berkenaan pula akan dilepaskan ke takungan air semula jadi yang digunakan kira-kira 3,000 penduduk kampung. Malik berkata pihaknya juga percaya video tular seorang lelaki mendakwa kawasan gunung seluas kira-kira 12,000 hektar berkenaan akan ditanam durian Musangking berkemungkinan benar. Katanya berdasarkan video tular berkenaan, kawasan yang digondolkan itu dipercayai bahagian belakang Gunung Inas yang menghadap ke hutan Perak dan ia tidak boleh dilihat penduduk dari arah perkampungan. Syarikat terbabit tidak lagi menggunakan laluan berdekatan kampung kerana mereka sudah membina laluan baru bagi mengangkut anak pokok, batang paip dan perkakas lain bagi mengelak bertembung dengan penduduk. Malah laluan denai ke arah puncak gunung juga ditutup menggunakan batu besar dan satu-satunya laluan adalah melalui pintu yang dibina mereka, menyebabkan tiada siapa lagi boleh ke gunung. Pada Julai 2021, kerajaan negeri sudah mengarahkan projek tanaman durian tersebut dihentikan. Namun menurut Malik, ia masih diteruskan kerana kurang pemantauan daripada agensi berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan ini dinafikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur yang berkata projek tanaman durian Musangking di puncak Gunung Inas tidak boleh dianggap sebagai punca utama berlaku kejadian kerana kejadian yang berlaku itu mempunyai persamaan dengan kejadian kepala air yang berlaku di Yan pada tahun lalu. Katanya imej dirakam dari helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM mendapati tanda iaitu kolam kecil yang dibina penduduk untuk menakung air masyarakat di gunung itu masih ada namun dipenuhi dengan pasir. Itu bermaksud aliran air yang membentuk kepala air adalah air yang terkumpul di alur sepanjang Gunung Inas sebelum mengalir serentak ke bawah. Air itu disekat kayu sebelum mengalir serentak ke bawah dan itu yang membentuk kepala air. Bagaimanapun, Muhammad Sanusi berkata dakwaan mengatakan ladang durian sebagai punca utama bencana memerlukan penelitian terperinci dan bukti kukuh. Banjir lumpur di Baling mengakibatkan beratus-ratus penduduk dipindahkan ke beberapa pusat pemindahan sementara PPS dengan lebih 80 rumah terjejas serta meragut 3 nyawa. Kebanyakan rumah yang terkesan dengan musibah itu mengalami kerosakan dan sebanyak 25 kediaman musnah sepenuhnya. Takziah pada keluarga mangsa yang terlibat. Kita mohon kepada Allah supaya bencana seumpama ini tidak berlaku lagi di mana-mana pada masa hadapan. Sekian.